Sultan Selangor gesa penjawat awam kurangkan kerenah birokrasi. Polis buka kertas siasatan Himpunan Reformasi Bersih. PN dakwa tuntutan bersih bukti kerajaan sembang kosong. Inakmen jenayah syariah negeri lain masih lagi sah. Speaker Dewan beri amaran selesaikan perang politik luar Dewan. Mahkamah Sivil tiada kuasa halang SPRM beku akaun aman Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Next Step News edisi petang 27 Februari 2024 bersamaan 17 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Penjawat awam di Selangor digesa melakukan anjakan paradigma dalam setiap tugasan dan tanggungjawab diamanahkan. Titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, baginda menggesa supaya kerenah birokrasi dan peraturan yang menyusahkan dalam urusan-urusan kerajaan dikurangkan segera. Sultan Sharafuddin bertitah penjawat awam perlu ada sense of urgency dan bertindak segera dalam memastikan perkhidmatan berkaitan rakyat diselesaikan dengan pantas dan sempurna. Baginda berkata sikap lalai dan malas yang diamalkan penjawat awam akan menyebabkan banyak projek pembangunan tergendala atau berdepan masalah. Baginda juga turut memberikan contoh projek tebatan banjir dan projek baik pulih kemudahan rakyat yang masih gagal dilaksanakan dengan segera. Sultan Sharafuddin sekali lagi turut bertitah dan meluahkan kebimbangan sekiranya sikap dan kebiasaan sebegini masih ada dalam pemikiran penjawat awam, rakyat yang akan terus menanggung akibatnya. Baginda berkata demikian pada upacara perasmian pembukaan mesyuarat penggal kedua Dewan Undangan Negeri Selangor ke-15 di Bangunan Dun. Kertas siasatan berhubung Himpunan Turun Parlimen Reformasi 100% yang diadakan di laluan masuk bangunan Parlimen di Kuala Lumpur hari ini telah dibuka, kata pihak polis. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya berkata, penganjur himpunan itu akan dipanggil untuk diambil keterangan. Susulan himpunan itu tidak memberi notis awal sekurang-kurangnya 5 hari kepada polis. Katanya kepada bernama, siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman APA 2012. Mengikut APA 2012, notis pemberitahuan bersama dokumen sokongan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 5 hari daripada tarikh perhimpunan tersebut dianjurkan. Terdahulu, kira-kira 60 peserta berkumpul di Plaza Tugu Negara bagi menyertai himpunan itu sebelum mereka berarak kira-kira 900 meter menuju bangunan Parlimen. Ia bagi menyerahkan tuntutan yang antara lain berkaitan dengan pelaksanaan agenda reformasi 100%, tolak keputusan dilepas tanpa dibebaskan DNAA terhadap mana-mana ahli politik dan menolak Undang-Undang 2 Darjat. Tinjauan bernama di lokasi mendapati peserta perhimpunan Anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil itu mula berkumpul di lokasi ditetapkan sejak pukul 7.30 pagi dengan dikawal ketat pihak polis. Ahmad Fadli Syari, lebih dikenali sebagai Ahli Parlimen Pasir Mas, menjadi satu-satunya wakil rakyat dari blok pembangkang yang keluar menerima memorandum peserta himpunan Reformasi 100% Anjuran Bersih hari ini. Bercakap kepada pemberita, Ketua Penerangan PAS Pusat itu berkata, tuntutan bersih membuktikan tanggapan pembangkang terhadap kerajaan selama ini adalah tepat. Beliau berkata kerajaan ini merupakan kerajaan yang sembang kosong, iaitu sekadar menyebut untuk melaksanakan reformasi. Tetapi apabila bekerjasama dengan kleptokrat, akan terdapat nilai-nilai yang terpaksa mereka gadai. Ahmad Fadli juga membayangkan kesediaan PN untuk bersama dengan Bersih mendesak kerajaan melakukan pembaharuan di sebalik imej NGO itu yang selama ini dianggap dekat dengan PH.
Bekas Ketua Pemuda PAS Pusat itu menjelaskan buat masa ini pihaknya akan meneliti satu persatu tuntutan yang dikemukakan bersih dan akan membawanya kepada peringkat tertinggi PN untuk dipertimbangkan. Terdahulu, kira-kira 100 peserta menyertai himpunan reformasi 100% bagi mendesak kerajaan menunaikan janji melaksanakan reformasi secara menyeluruh. Petisyen yang dikemukakan Peguam Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 tidak menjejaskan kedudukan Mahkamah Syariah di negara ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Hassan menegaskan hanya 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 yang telah diputuskan terbatal dan tidak sah. Sebaliknya, jelas beliau peruntukan dalam enakmen ordinan jenayah syariah di negeri-negeri lain masih lagi sah dan berperlembagaan. Katanya di Dewan Rakyat pada Selasa, apa yang boleh diputuskan berdasarkan Fasal 2 Perkara 74 dan Butiran 1 Senarai 2 Senarai Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan Hal Ehwal Agama Islam di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Maka yang di-Pertuan Agong Sultan dan Raja merupakan pihak berkuasa utama yang perlu dirunding dan perlu memberi perkenan atas nasihat Majlis Agama Islam Negeri. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang bertanyakan bagaimana kerajaan hendak menguruskan peruntukan yang dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan terhadap 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019, sedangkan undang-undang seumpamanya masih lagi ada di peringkat negeri. Amaran diberikan oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul kepada ahli parlimen kerajaan maupun pembangkang supaya meninggalkan pertelagahan politik mereka di luar Dewan. Dalam ucapannya pada sesi pemasyuran sebelum memulakan sesi pertanyaan menteri hari ini, Johari berkata beliau tidak akan teragak-agak untuk kenakan tindakan ke atas ahli parlimen yang mempergunakan Dewan Rakyat sebagai gelanggang untuk menghentam musuh politik mereka. Johari juga mengingatkan ahli parlimen bahawa mereka telah melafazkan ikrar rukun negara di Dewan Rakyat lebih awal hari ini dan oleh itu perlu berusaha untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut. Menurut Speaker, ahli parlimen mesti menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat yang mengikuti persidangan parlimen melalui pelbagai platform. Dalam pada itu, Johari turut mengingatkan semua ahli Dewan Rakyat untuk sentiasa mematuhi peraturan sepanjang persidangan. Katanya ini selaras dengan titah diraja yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Mahkamah Sivil tiada kuasa untuk membenarkan semakan kehakiman untuk mencabar keputusan SPRM membekukan 11 akaun aman Palestin. Jabatan Peguam Negara AGC berkata demikian dalam penghujahan bertulis bagi membantah permohonan NGO itu bagi mendapatkan kebenaran untuk menjalankan semakan kehakiman terhadap tindakan SPRM. Bertindak bagi pihak SPRM, AGC berkata pelaksanaan fungsi atau kuasa yang mempunyai kaitan dengan proses siasatan jenayah tidak boleh diubah melalui semakan kehakiman. Katanya mahkamah dalam membuat keputusan sedemikian berulang kali mengingatkan bahawa dengan membenarkan semakan kehakiman terhadap pelaksanaan fungsi berkaitan proses siasatan jenayah akan membuka laluan untuk cabaran setiap pelaksanaan fungsi sedemikian. Selepas mendengar hujah, lisan Peguam Aman Palestin Muhammad Rafiq Rashid Ali, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Amarjit Singh menetapkan 21 Mac untuk keputusan sama ada akan membenarkan permohonan Aman Palestin itu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.